الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Terima kasih kepada pimpinan majlis dan hampir pengurusan surau Walidatul Kuasa, seterusnya tuan-tuan perempuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ini. Moga-moga kehadiran kita termasuk di dalam sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Siapa yang Allah nak dia jadi orang baik, Allah nak dia jadi orang yang bagus, maka Allah akan bagi dia faham tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, suatu ketika datang seorang lelaki di dalam majlis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila akan berlaku kiamat? Jadi para sahabat yang berada dalam majlis tersebut menenangkan lelaki tadi itu. Dia meminta dia duduk dulu, "Ustaz, sekarang ni tengah majlis, nanti Nabi akan tanya dan jawab pada kamu." Lelaki ni adalah orang Arab Badui. Arab Badui ni dia tak tahu macam mana nak berlaku ihsan dengan orang, jiran, tetangga, kena masak lauk lebih sikit bagi kat jiran, kena hidup harmoni bermasyarakat, adab, sopan, akhlak. Itu semua tak ada dalam hidup dia. Hidup dia ada tiga dia, isteri dia, unta dengan bewok. Itu hidup dia. Itulah jiran dia, itulah kawan dia, itulah makcik dia, itulah mak menekan dia. Itu dia. Dia kaum nomad. Dia duduk di situ, view tak cantik, dia buka barang, dia pindah depan tu, view rumah tu. Tak pergi pindah lagi pada Malaysia, tak ada apa pun. Dia tak ada, dia jenis tak erti cakap lembut dengan orang, dia jenis tak erti cakap, dia tak erti beratur. Kalau naik bas, dia tak akan beratur. Kalau jenis berebut, jenis tak ada adab. Tuan-tuan ingat ada lelaki kencing dalam masjid di zaman Nabi SAW. Tu baru dia tu. Sahabat kira orang Pulau Pinang nak pergi hari awal. Apa kencing dalam masjid tak ada adab? Boleh Syarul kencing dalam masjid? Tak boleh. Boleh? Terus boleh kan? Sejuk sangat kencing. Tuan-tuan, mereka nak pergi belasah dia. Nabi kata jangan, Cak, bagi dia kencing dulu. Sagi hampa panggil dia main kat aku. Kalau hampa hambat dia sekarang, terabuk kencing satu masjid, elok-elok satu tempat ya, hampa kena lap banyak tempat bagi dia kencing tu. Itu Arab Badui, dia jenis tu. Dia jenis kasar. Dia jenis, dia nak apa dia buat, dia jenis tak erti gitu. Dia main kat Nabi SAW dalam peristiwa lain, Nabi pakai rida. Nabi buka tengkuk di sini, dia main, dia rentak ni. Dia tarik kuat sehingga Nabi SAW ni bayang Nabi duduk kat depan sahabat ramai duduk atas Sayyidina Umar mana dah. Dia main, dia rentak. Dia kata, "I'tini min malika la min mali abika." Terjemahan Kuala Lumpurnya, berikan kepada aku harta milik daripada kamu, bukan milik daripada ayah kamu. Itu terjemahan Kuala Lumpur. Terjemahan Julutung Mutiara Idaman 2 nya, terjemahannya macam ni. Ni, mai kat aku duit bapa aku tak mau. Baru dia pedih sikit. Terjemahan Daman Sarah tadi tak apa pedih kan.
Dia dah ingat biasa lah. Boleh dia main cakap kat Nabi macam tu, tengah orang ramai, dia boleh retak macam dia cakap macam tu. Sayyidina Umar kira biasa lah. Pedang lah, tunggu lah. Dia ni kecil besar aku tengok, kira nak bagi lah. Nabi panggil dia masuk dalam rumah, Nabi bagi dia duit. Nabi bagi duit. Nabi bagi duit. Banyak duit Nabi dia, 3 kali penuh tangan. Tu Nabi kata kat dia, mereka semua kat luar tu duduk barang kan. Dia habis settle. Dia kata okey. Dia kata, tadi aku paling meluat sekali dekat tempat nama dia Madinah. Tapi sekarang ni aku paling sayang sekali bumi Madinah. Tadi aku meluat sangat dekat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila aku dah dapat bagus ni, Asian ni, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia aku paling sayang dan aku paling cinta sekarang ni. Sayyidina Umar tadi ni boleh lah. Ada doa ni. Tu nama dia Arab Badui. Sahabat suka Arab Badui ni. Sebab banyak kadang-kadang soalan-soalan Arab Badui ni yang mereka tak berani nak tanya kat Nabi. Perantaraan Arab Badui daripada berfaedah yang sangat banyak. Dia mai ditanya kat Nabi SAW, mata sa'ah, kiamat bila? Kiamat bila? Kiamat bila? Dia tanya. Nabi tak jawab soalan tu dengan soalan. Nabi tak jawab soalan dengan jawapan. Nabi jawab dengan soalan. Nabi tanya, ma'a'datta laha, ma'a'datta lisa'ah. Apa yang kamu dah ready untuk kiamat? Yang macam kalau bahasa kita, yang kalau tanya pasal kiamat ni, dah ready lah kau nak kiamat? Ada persiapan apa? Sebab kiamat ni tuan-tuan, antara 5 benda yang siapa pun tak tahu. Dalam dunia ni ada 5 benda bersimpan teka-teki. Hari Isnin buat teka-teki kat kawan. Jangan lupa, saya tanya kamu hari Isnin. Pertama, bila berlaku kiamat, siapa pun tak tahu. Tanda ada. Tanda kecil ada, tanda besar. Kata ulama, 70% daripada tanda kecil ni dah mula ada lah bayangan. Apa dia? Pembunuhan berlaku di mana-mana. Peperangan semakin banyak, tercetusnya peperangan. Berita-berita kematian kerap kita dengar. Sat-sat innalillah, sat-sat kembali ke rumah tua. Member, jiran, sekolah menengah, grup sekolah, satu. Kerap sangat kita dengar berita kematian orang. Salah satu daripada tanda kecil kiamat. Apabila arak diminum berleluasa, muzik tu bebas, orang jadi macam nyanyian hiburan, perempuan makin lama makin banyak, makin ramai. Ni mojok lagi pun boleh tahan tak? Tidak, tahun ni pun kiamat dia orang. Kemudian lagi tanda-tanda kiamat ni apa dia? Orang yang dulu miskin, papa kedana, sekarang ni dia telah menjadi token, kontraktor yang besar-besar, buat binaan yang hebat-hebat. Kalau tuan-tuan tengok di Dubai sekarang ni, gila tak gila Dubai ni tuan-tuan. Tu Burj Dubai tu, tuan-tuan duduk di tingkat dia tu, tingkat dia atas pada awan. Bangunan dia atas pada awan. Awan tahun ni kira hujan tak kena, hujan kat bawah. Dia duduk tingkat bawah, dia kena turun dengan lift baru nampak hujan. Ni atas tak nampak. Dia macam kayangan duduk atas tu. Sekarang dia pun nak buat apa pula, circle kat tengah tu apa pula. China buat matahari, Dubai nak buat apa pula, Qatar nak buat apa. Macam-macam orang duk buat, jadi gila lah. Semua dunia ni pun makin pelik lah. Binaan-binaan yang besar dibuat. Semua tu tanda kecil kiamat. Perempuan ramai ya, kita tengok sini tak apa. Mana-mana perempuan. Tuan-tuan pergi mesyuarat PIBG sekolah, tengok geng perempuan yang banyak. Geng muslimat, geng muslimin merah. Tak tahu apa. Tuan-tuan pergi post office, perempuan ramai. Tuan-tuan nak pergi hantar JNT buku barang, tengok staff dia perempuan. Tuan-tuan pergi dekat kilang Sigit, tunggu kat luar, sekali balik kilang tengok laki ramai ke perempuan ramai? Laki ramai, perempuan ramai. Tuan-tuan beratok nak naik lift, tengok dalam lift perempuan ramai ke laki ramai? Perempuan ramai. Polis laki tau.
Roadblock, orang langgar mati polis. Driver bas rapid jatuh gong, laki. Driver lori jatuh, hak mati laki. Hak perempuan ni beranak hospitalnya, tanya saya digunakan anak baby girl, baby girl, baby girl. Baby boy jangan dengar, baby shark kedudu lagi tak dengar. Baby girl yang macam beranak perempuan, mati laki. Jadi laki ni perempuan makin lama makin ramai. Tak cukup dengan tu pula, dia berpakat-pakat jadi bondan pula. Dah lah laki pun korang, hang jadi bondan pula. Penjara pun laki ramai, tak nampak kat jalan tau. Laki lah. Akhir zaman dia gitu. Tanda besar ada lagi, tak main lagi. Dia akan main apa dia? Imam Mahdi, Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj nanti main. Nanti main Dabbatul api daripada Yaman, dia akan hambat orang. Orang letih berdiri, sekali dia berhenti, orang lari dia hambat balik. Akhir zaman, api boleh cakap, dia akan pergi semua negara, dia cakap macam-macam jadilah. Dunia jadi pening dan pelik lah. Di mana? Di akhir zaman nanti. Jadi kiamat siapa pun tak tahu. Tapi tarikh bila tak tahu lah. Hari Jumaat. Hari Jumaat berlaku kiamat. Jumaat mana, Jumaat bila, kita tak tahu. Sehingga akan lahirnya hujung nanti siapa nanti main? Nanti Allah Isa nanti main turun juga. Nabi Isa tak kahwin lagi. Nanti dia akan kahwin. Nanti dia akan kahwin. Sebab semua Nabi-Nabi ni illa ma'ahu azwajah wa zuriyah. Tidak kami hantar Nabi melainkan ada isteri dan ada zuriat keturunan untuk dia. Tak tahulah siapa insan betul yang akan jadi calon isteri Nabi Isa. Mak mentua Nabi Isa tak tahulah siapa dia. Hebatlah. Ni hujung bulan ni nak kenduri dah ni. Kenduri di mana? Kenduri sinilah, Balai Rakyat Jalan Patani. Oh, siapa Pandari? Pandari siapa? Tukang masak. Semua dia tanya, Yara Akra, Yara Akra tu tanya. Kita pun Yara Akra, orang nak pergi makan. Kalau tak kenal Akra ni, siapa nak pergi makan kan? Siapa masak? Oh, tak apa. Oh, catering hebat, semua nak pergi makan. Itulah. Menantu siapa? Menantu kalau tak ada apa, insyaAllah kot Nabi Isa menantu. Oh, kembar. Nabi Isa lah, bukan Haji Isa. Haji Isa daerah tu tak pada. Yang Nabi Isa, teringinlah Ustaz saya nak dapat menantu Nabi Isa. Yalah, menantu Nabi Isa, mak mentua aku kena mantap lah. Mak mentua duduk merah tengok drama semayang, tak perlu semayang Isyak 9. Isyak 10.20, subuh pun tak semayang dengan rumah habis 24 jam, kuliah pun tak pernah nampak. Yang tu Nabi Isa tak ada, Haji Isa pun tak ada. Nabi Isa mana pun tak tahu di mana. Itu yang pertama. Yang kedua, bila turun hujan. Kau kan. Yang kedua, bila turun hujan. Hujan, saya dengan tuan-tuan, kita tak tahu bila. Mendengar guruh di langit, air tempayan dicurahkan. Maknanya belum tentu bila dengar guruh tu maksudnya nak hujan. Jangan buang lagi ayat tempayan tu, yang dia turun. Kadang-kadang panas, tiba-tiba hujan. Tuan-tuan di traffic light kita di sini hujan, tapi depan sikit sini bilang tak hujan. Kita dengan baju hujan semua macam gila tu, situ semua duk syak. Ini mana pula pandai-pandai kali hujan. Jadi kita kena terang kau. Belakang hujan, dia terang kat orang. Orang ayok dia ni siapa dia. Dah sana hujan aku nak buat macam mana? Kita duk minum di kedai sini, seberang jalan hujan, sini tak hujan. Semua tu siapa punya kuasa? Allah Ta'ala punya kuasa. Jadi tuan-tuan, hujan tak tahu. Tuan-tuan ingat masa Grand Prix kapal Galbau ni, motor di Indonesia buat motor tu ditak macam sepang kita lah. Lepas tu mereka panggil bomo dia tu, perempuan pi bawa apa-apa dia duduk pocik ayam dekat litar tu, tak mau bagi hujan. Orang putih duduk gelak dia nak tunjuk kata kuasa Allah Ta'ala. Tengah dia tu duduk buat, tengah tu hujan lebat.
Orang mampu ada dia mau muka tebal, kau bayar dia berapa puluh ribu kan. Dia duduk berubat tu. Orang putih duduk belakang stage duduk gila dia baru duduk buat pergi dia buat. Tak boleh lah orang boleh tahan hujan angin pun tak boleh tahan, buat kemain corona pun tak boleh tahan. Itu puasa Allah Ta'ala. Anak kita nak kahwin pergi jumpa bomo, boleh tak buat kita kata jangan hujan? Kalau kita percaya kat bomo tu, memang kita ni tak apa betul 3 suku lah. Bomo boleh buat apa? Bomo macam kita, dia bukan boleh buat apa? Dia boleh tahan hujan. Tahan hujan apa? Tahan kencing dia pun dia tak boleh tahan. Dia sembang kita muka je dia. Awak tak saya nak pergi kencing. Kencing tak boleh tahan, dia buat tahu. Kopi kau panas pun tak boleh tahan minum, nak tahan hujan. Ya, percaya kat dia. Minta kat Allah. Yang ketiga, yang orang tak tahu apa dia. Apa ada dalam perut satu orang perempuan yang mengandung. Siapa pun tak tahu. Allah je tahu. Kami tahu Ustaz, sekarang ni pergi dekat Langoi, Loh Guan Lai, pergi kat pantai, pergi kat GH ke apa, kami boleh cek, dia perempuan cek kat perut isteri tu, yang putih tu, buah tu, lotion tu, dia cek 3D pun, 5D sekarang ni. Dia boleh nampak baby tu pusing. Kamu boleh scan baby tu boleh pusing boleh naik kat atas tu. Cepil. Kita kan. Tapi belum tentu betul. Ada scan boy. Kita mau beli lah segala boy yang barang semua beli siap-siap lah. Keluar ya. Perempuan ada apa? Scan perempuan. Kita pun belilah semua rose-nya barang, semua beli apa-apa lah, semua baju rose, seluar rose, semua color pink gitu sebab perempuan. Terbit dia tak keluar ya, dia keluar adudu. Adudu. Boy ya, tak boleh apa. Kata Syekh Atiyah Safar, Allah ni dia bukan tahu jantina ya. Bahkan dia lebih daripada jantina. Apa dia? Asyaqiyat am sa'idun. Adakah dia tu akan hidup dalam keadaan bahagia atau celaka? Nihayah dia husnul atau su'ul khatimah hanya diketahui oleh Allah. Masa depan orang tak tahu. Kita scan baby, doktor kata nak tahu ke jantina apa? Tak. Boleh juga doktor beritahu kami anak pertama excited sangat. Anak adalah anak lelaki. Ya Allah, seronoknya. Lepas tu bapak dia kata, doktor boleh tolong scan saya, nanti SPM dia dapat berapa? Doktor juga kata aku scan, doktor. Pasal hang ni dulu cicit minum dugro tu berdarah rokok semua putih otak-otak semua jadi sir dah. Mana aku tahu. Dia kalau pergi sekolah, belajar elok-elok, dia ikuti kelas tambahan, latihan dia buat, dia jadi pandai lah. Dia jadi macam mak dia pandai. Kalau dia macam hang ngama 24 jam duk main tempoh aku tu, duk main iPad aku tu je, lompat sekolah tak main tidur ngama dia rumah tengok TV, dia jadi tak apa cerdik macam bapak dia. Terus bapak dia start motor pula tu. Tak tahu mana kita tahu. Yang keempat apa dia? Esok jadi apa? Kita tak tahu. Esok lah. Tapi bukan tak esok. Bila-bila jadi apa sebentar lagi kita tak tahu. Utuh ke, nak kiamat ke, bumi nak berlubang ke, siapa nak meninggal ke, semua kita nama apa? Ada nama. Esok saya tak tahu saya dengan tuan-tuan boleh dapat nama lain tak? Apa dia? Kemungkinan nama saya jenazah, atau kemungkinan nama tuan-tuan yang berbuat jenazah. Tapi kalau nampak macam nama apa yang cepat pada aku ni. Jadi nak abang kata apa? Kita tak tahu apa jadi esok, kita tak tahu. Hari ni sihat, esok sakit. Hari ni jadi menteri, esok jadi orang biasa. Hari ni ada tantri, esok ada terajang tantri semua jadi orang biasa. Hari ni businessman, duit berjuta-juta. Satu saat je orang tarik balik semua. Saham jatuh, kena raja member dia semua, jadi papa tegana, miskin. Sebab tu masa kaya, masa duduk atas, jangan belagar sangat. Tengok sama orang di bawah. Saya kenal satu manusia yang dia punya package sombong ni, lengkap dengan takabur, dengan sombong, dengan jual, package lengkap. Dia ada dalam jawatan yang tinggi ya. Semua orang jumpa ni kira Datuk cium lutut lah. Cium tangan tak ada orang, cium lutut, cium buku lali, tahap lah. Tapi menjual
Saya pergi ceramah di sana. Saya pergi ceramah macam ni ya, satu tempat di lokasi di Pulau Pinang. Saya tengok dia ada. Dia jadi satu pakcik yang tak ada apa-apa. Sana di dinding biasa siapa pun tak tahu orang tu. Itulah. Masalah jawatan belakang mampu ingat kan. Lala tak mampu lagi semua orang pun tak tahu tu. Jadi jangan sombong. Sebab kita tak tahu esok kita nak jadi apa. Kita tak tahu. Dan yang terakhir, kita tak tahu apa dia adalah di bumi mana kita akan mati. IC tuan-tuan 07 mungkin boleh jadi meninggal 09. Di mana? Di Berlin. IC tuan-tuan 09 mungkin boleh meninggal 06. Meninggal di Kuala Lumpur. Dia tu mai pada Sweden, mai tahun ni. Jalan-jalan-jalan pergi mandi apa batu perigi, tak tahu macam mana ke apa, tak tahu krem. Tengah-tengah berenang krem terus padam betul-betul. Duduk di Sweden, memang mati kat sini. Hiking Bukit Bendera dengan anak dengan isteri daripada mana? Australia, Melbourne. Anak dia tergelincir, jatuh macam mana ke apa, mati saja betul. Macam-macam. Kita duduk di Pulau Pinang, pergi convocation. Anak kita di mana? Dinilai, di Usim. Sewa satu homestay dekat dengan situ. Pagi makin nak pergi sembahyang subuh kat bawah apartmen bawah kondo tu. Ambil sembahyang. Masa tengah ambil sembahyang tergelincir jatuh, kena ziki, bleeding darah, 2 hari duduk dekat hospital dekat Nilai, ke bumi di meninggal dunia. Boleh jadi tak? Boleh jadi. Semua ni ilmu siapa? Ilmu Allah. 5 ni tuan-tuan tahu saya ambil kat mana? 5 ni ayat Quran. Surah apa? Surah Luqman. Ayat terakhir surah Luqman. Surah Luqman ni kat mana? Tuan-tuan buka surah Sajadah. Sebelum Sajadah, sebelum surah Sajadah, sini surah Luqman, bawah sekali. Ayat dia bunyi apa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tu tentang buka Quran, tengok terjemahannya. 5 benda Allah dia tahu. Badui tadi dia mai tanya kat Nabi SAW, bila kiamat? Nabi tanya kat dia, what is your preparation? Hang ready apa untuk kiamat? Maka kata lelaki tadi tu, wahai Rasulullah SAW, saya ni tak ada lah semayang banyak ke apa ke, saya biasa-biasa je. Cuma satu je saya ada dekat hati saya. Apa dia? Hubbullahi wa rasuluh. Saya sayang sangat dekat Allah, saya sayang sangat dekat Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW sebut, fa innaka ma'a man ahbabta. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu sayang. Maknanya hang sayang Allah, hang sayang Rasul, track hang dah cantik dah. Maka hang di akhirat, yang kalau nak tanya pasal kiamat, maka hang akan duduk bersama-sama dengan siapa? Duduk bersama-sama nanti di akhirat dengan Allah dan Rasul, sebab hang sayang pada Allah dan sayang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, Sayyidina Anas bin Malik yang duduk di tepi ketika itu, ketika dia mendengar tu, dia kata apa? Sejak aku masuk Islam, fama farihna ba'dal islami farahan ashadda min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tak pernah seronok sejak daripada aku masuk Islam ni, kecuali seronoknya aku bila aku dengar kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata apa? Aku dengar siapa yang sayang dekat Allah dan Rasul, bukan, seseorang akan bersama dengan orang yang dia sayang. Aku dengar perkataan tu, aku seronok sangat. Tak pernah aku seronok macam mana sejak daripada aku masuk Islam. Aku tak pernah seronok. Yang tu lah paling seronok sekali. Sebab apa? Sebab Sayyidina Anas bin Malik kata, kerana aku ni uhibbullahi wa rasulahu. Sebab aku sayang Allah, aku sayang Rasulullah. Wa Abu Bakr wa Umar, fa arju an akuna ma'ahum wa illa ma'amala bi'amalihim. Dan
Aku berharap, aku sayang Allah, sayang Rasulullah, dan aku sayang Sayyidina Umar, aku sayang Sayyidina Abu Bakar. Dan aku berharap esok nanti di akhirat aku boleh duduk bersama-sama dengan mereka ni semua di akhirat esok. Walaupun aku ni tidaklah sehebat amalan macam mereka ni. Sebab tu badui ni kadang-kadang bila dia buat satu-satu benda tu, bila Nabi cakap tu bukan untuk badui saja, dapat sampai ke kita-kita hari ni. Kita nak dapat satu peluang nak duduk dengan Allah, dengan Rasul di akhirat tu bukan satu benda yang mudah. Tapi dengan satu perkataan sayang pada Allah dan Rasul. Tapi sayang ni tuan-tuan, dia bukanlah sayang saja. Sayang ni dia adalah dia punya syarat-syarat bila kita sayang. Orang yang sayang dengan satu benda, dia akan minat dengan satu benda tu. Orang yang minat, dia akan sayang. Contoh sebagai tuan-tuan, ada orang suka minat macam Hot Wheels punya kereta kecil-kecil tu. Dia suka beli banyak, dia simpan kat rumah dia. Dia sanggup korbankan duit dia beli almari kaca untuk bubur. Ada orang minat kartun-kartun macam Marvel punya kan, Spiderman lah, apa. Semua tu disusun, Hulk lah, apa semua. Cik-cik macam yang letak di rumah dia. Malaikat tak masuk lah. Kalau minat macam tu, hang mungkul bola plastik, bola almari. Saya bagi contoh ya tuan-tuan. Tak payahlah contoh patung tu, contoh kereta lah senang. Dia minat, dia bubur. Jadi bila dia minat benda tu, maknanya apa? Dia sayang benda tu. Kalau anak-anak kita ni lah, jiran-jiran kita pergi rumah dia, lepas tu satu macam duduk main korek-korek almari, dia serabut kan, dia gembira. Dia serabut kan, dia tengok yang saat-saat dia lagi tu, adik, main sini, main kat pakcik, main kat pakcik, main. Dia cuba alih perhatian budak tu, sebab tu semua dia beli pakai duit dia minat. Budak-budak ni dia dan buka almari tu, dia rongkai tayar kereta semua. Koleksi tu tak ada dah. Kadang-kadang mungkin 90-an, awal 2000, cetakan tu tak keluar dah. Itu semua koleksi peribadi yang dia sayang. Maknanya kalau hang sayang, dia akan usaha buat sesuatu. Katalah ada satu kereta tu, tapi ada dekat mana? Dekat Johor. Dia akan kontak dia tu, dia akan suruh dia tu main hantar. Dia tu kata, weh, ni aku tak berani hantar ni. Yang ni, harga dia ni sebab mahal sangat, hang kena main ambil. Sebab aku tak berani post, sebab benda ni rosak ke apa ke, kurier dia tak tahu nilai ni semua. Tak apalah, kita kata hang taklah buat post berdaftar, kita tak mau. Hang mau main ambil. Dia pergi daripada Penang, pergi Yongping, pergi Johor, pergi ambil kereta tu. Sebab dia minat. Dia korban masa dia, dia korban tenaga dia, dia korban tidur dia, dia korban rehat dia. Semua tu hanya disebabkan apa? Minat. Dan minat tu hasil daripada apa? Nombor satu, sayang cinta dia. Hari ni bila kita sayang ke Allah, bila sayang ke Rasulullah SAW, maka apa Allah suruh kita nanti buat lah. Semayang, Allah suruh semayang, kita semayang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila azan, bila Allah tu besar dalam diri kita, maksudnya TV tu nombor 2. Bila azan berkumandang, maksudnya kita sembang dengan member kita di kedai kopi, member kita jadi nombor 2. Sebab Allah Maha Besar. Yang tu kita takbir, kita kata Allahu Akbar, seolah-olah kita letak semua benda ni aku tak mau, buka tangan, Allah saja yang besar sekarang ni. Tetapi jadi tak benda tu sekarang ni? Tak jadi. Berapa ramai orang yang azan, jadi kadang-kadang semayang fardu ni, maghrib kadang-kadang boleh bilang dengan jari je berapa orang main semayang. Sikit je orang. Yang lain semua mana? Dulu Covid kita mahu surau tak buka, pengerusi semua jahat, dia nak main semayang. Covid pun melingkup di mana orang tak tahu, dia pun tak main lah. Dengan dia dengan Covid sekali jalan dulu. Covid pun ada juga, dia dengar 1-2 kes. Dia tak dengar tu yang apa kes, tak main masjid surau tu. Jumpa kita pun lari, sebab dia kita terancam barat. Dulu masa Covid tu, betul-betul saya sampai ke bawah dekat satu tempat dengan motor. Polis buka sikit, saya masuk, tutup. Betul orang lain tak boleh masuk lah. Itu kata saya, Ustaz Abang tu, pengurusi yang duduk berdiri tu, pengurusi tu ahli neraka Ustaz, dia tak bagi kami semayang. Pengurusi terlepas tasbih dia tu, ahli neraka kena naya kawan tu. Semangat lah. Maka bila kita sayang, kita buat apa yang Allah suruh kita buat. Allah tak bagi buat, tak payahlah buat. Tak payahlah tanya sebab apa kena buat ni, sebab apa. Tak payah tanya, tutup mata buat. Nabi-Nabi dia jadi tak tanya. Allah suruh buat apa? Okey, dia buat. Nabi Nuh ni tuan-tuan, saya beritahu kat tuan-tuan, dia Nabi lah. Kalau ada universiti zaman tu, dia punya bidang kelulusan dia apa?
usuluddin, bahagian hadis, ngaji bahagian fiqh, ngaji bahagian apa? Tauhid. Itu kan usul fiqh. Itu kan kelulusan dia di universiti. Kalau ada bidang tu. Tapi Allah suruh dia buat apa? Wahai Nuh, hang dibuat kapal. Wahai Allah, lari bidang tu weh. Saya ni mengaji dapat kelulusan dalam bidang agama, dalam dakwah. Saya pandai lah cakap. Takkan saya nak pergi buat apa kapal. Tuan-tuan, kapal ni bukan benda melawak. Sebab hang kena buat, tak boleh ada satu ayat pun masuk. Dia kena teliti, dia kena papan tu kalau nak susun wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina, buat kapal dengan panduan wahyu dan observe daripada kami. Hang buat, aku tengok hang buat tu ya. Aku ajar dah. Ada dia kata tak payahlah buat kapal lah, taklah hantar main satu pada syurga apa-apa senang lah, buat settle gitu ya. Tahu dia buat kan. Bukan buat kat bawah, buat dia atas bukit tu. Dia kata apa kat Nabi Nuh? Dia kata dulu kami duk ingat hang macam gila saja, kami buh stiker tu beli kat kedai, kami buh kat hang kata hang gila. Tapi bila kami tengok hang buat kapal atas tu, memang confirm lah Nuh hang ni memang betul-betul gila. Dulu kami lawak-lawak ya, saja dia cakap. Tapi betul-betul yang gila dia membuat kat atas. Nabi Nuh kena buat kapal, bukan kapal kecil tuan-tuan, kapal besar lah. Sebab apa kapal besar? Sebab kapal tu bukan nak bawa orang ya, bawa apa? Binatang berpasang-pasangan, elephant, lion, tiger, Jos tak ada lah, gajah, lagi binatang apa Syarul? Harimau nampak lah, tiger lagi, kura-kura semua. Binatang habis sangat. Semua binatang tuan-tuan masuk dalam tu. Tuan-tuan, nak belah binatang ke satu cerita. Tadi jadi apa? Carpenter, Najjar, tukang besi. Masuk dalam tu Nabi Nuh AS dia buka lagi satu lagi, dia punya kelulusan apa? Zoologi. Nak kena jaga binatang tu semua. Kambing nak makan apa? Nak kena sedia daging pula untuk mereka ni semua nak makan. Harimau berapa lama dalam tu? Harimau tak baik. Harimau kalau hantar lagi makan betul itu 80 orang tu dah nampak macam dah sedap lah tu. Dia nak kena makan tak? Dia kena asingkan binatang tu. Dia kena ada satu semua tu di luar bidang tu. Dia boleh je bersoal, tak payah dah wahai Allah, serabutlah binatang-binatang ni semua bagi mati orang lah. Tak, Allah jaga. Berkat binatang tu berada. Tapi umat Nabi Nuh ni tuan-tuan, Allah yang marah kat dia. Binatang-binatang mati tu. Dia angkat bumi tu, waja'alna 'aliyaha safila, kami angkat atas, turun itu bagi wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil mantud. Turun hujan batu tu musawwamatan, ada dua. Satu, jumlah orang sama. Kalau orang tu ada 1000, batu 1000. Musawwamatan kata ulama ada nama GPS. Dia cari hang sampai jumpa. Tang mana hang sembunyi, dia pergi cari, dia main batok katok atas kepala. Allah marah kat geng Lut ni. Binatang pun tak ayat, mati semua begitu ya. Prak. Itu tak tahu. Nanti dia cerita abad Nabi Lut misalnya. Saya nak akhirah kalau tiap khutbah tak siap. Siap khutbah saya kampas fikir dia bakal lama, nanti dia bakal macam tajuk Lut alaihissalam. Dia boleh bersoal, tapi dia bersoal, dia tak bersoal. Dia ikut juga Allah. Kira senang tuan-tuan. Allah kata apa kat kita, kita ikut lah, tak payah melawan. Allah suruh semayang. Allah suruh tutup aurat, tutup. Tak payah. Dulu pakai tudung, lepas tu buka tudung. Sebab apa? I nak jadi diri I yang sebenar. I tak nak berpura-pura. Gila. I tu orang balik umrah tu semua macam bagus ya. Kita tak mau lah, tolong delete gambar saya tak pakai tudung. Lepas tu lama job tak ada, pelakon tak ada, nyanyi tak ada, semua buka tudung mata nyawa. Saya tak mau jadi diri orang lain, saya nak jadi diri saya. Awak selama ni apa berdoa?
kan? Tu orang manusia semua dia suka. Kadang-kadang ujian, melawak, Allah hantar main apa semua, kita tak boleh tahan. Nabi-Nabi dia tak ada macam tu. Apa Allah suruh buat? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim AS tak kena-mena langsung dengan pembinaan kontraktor lagi, tak ada bangunan simen, Kaabah, batu, angkat dengan anak dua orang buat tu. Dia boleh tak? Ya Allah, saya bukan pandai buat rumah ni semua. Saya pun duduk biasa-biasa beli rumah PPRT duduk betul ya. Dah. Dia buat Kaabah. Allah suruh sembelih anak. Okey ya Allah, saya sembelih anak saya. Tinggal anak hang dekat anak dan isteri. Biwadin ghairi zi zar'in 'inda baitikal muharram. Tinggal anak kamu di tempat yang tak ada manusia pokok pada. Okey ya Allah, saya tinggal. Nabi Ibrahim tak melawan apa? Sebab tu Allah ambil Nabi Ibrahim apa? Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah jadikan Ibrahim ni sebagai hamba yang paling rapat dengan Allah. Nabi hebat lagi lah, Habibullah, kekasih Allah. Tapi maknanya senang kita harap. Allah suruh apa? Allah lewat, kita tak payah melawan ni. Senang. Dalam perang Badar ada satu orang perempuan, anak dia meninggal, anak dia mati syahid. Badar kat Uhud, saya tak ingat lah. Lepas tu orang semua mai jumpa. Dia kata, wahai Rasulullah, anak saya macam mana, anak saya macam mana, anak saya macam mana. Nabi kata, anak hang dah meninggal syahid. Sekarang ni anak hang sedang berterbangan. Maksudnya dengan kepok hijau ahli syurga tu terbang. Dia seronok lah. Tu Nabi kata, ada mau tak aku doa kat Allah, Allah buka hijab depan mata hang. Sekarang ni hang boleh imagine, hang nampak satu ruang anak hang duk terbang, duk bahagia dalam syurga. Hang nak tak doa kat Allah supaya Allah buka hijab hang? Dia tahu, tak payah. Terima kasih ya Allah. Bahaya semua dia balik. Orang tanya kat makcik tu, Kak, oi, kan Nabi nak minta, dah request kat kak dah, nak apa? Nak offer dekat kakak dah, nak buka. Apa makcik? Dia kata apa? Aku lebih percaya kalam Rasulullah SAW daripada mata aku sendiri. Mata aku mungkin boleh jadi murung, tapi maknanya kalau hang nak suruh aku tengok juga, maksudnya aku tak percaya kat cakap-cakap Nabi ke? Cukup Nabi habang anak aku bahagia, itu pun cukup dari aku. Walaupun aku tak pernah nampak, tapi aku tahu apa Nabi cakap tu bagus. Mereka dulu macam tu, salafus soleh ni, hak Nabi cakap yang tu yang dia pegang, hak lain dia pegang. Kita akhir zaman ni macam-macam. Kita punya persoal hukum Islam, persoal bab-bab syariat agama Allah SWT, banyak benda-benda yang kita tak tahu apa benda nak melawak berkaitan Allah, Rasul, semua kita pergi melawak, semua lebih kurang itu, maka kita jadi terjauh daripada rahmat Allah SWT. Tuan-tuan tengoklah, di umrah pakai telekung satu lah. Di umrah pakai telekung. Dia lelaki, dia pakai telekung ni. Boleh ke tak boleh? Laki dia tak payah pakai telekung. Laki dia senang lah. Tuan-tuan duduk lepak di kedai, minum-minum betul lah, letak azan. Baju langkawi, t-shirt lah, kopiah tak pakai. Azan-azan, terus kita lari main masjid, main semayang, boleh? Boleh. Dia tak pakai kopiah, tak apa, sunat je. Baju langkawi, kawi tak apa, nanti tutup orang. Seluar jin, tak apa, nanti tutup orang. Laki senang. Perempuan ni banyak kerja. Stoking tangan lah, telekong Siti Khadijah lah, apa segala macam. Nak main semayang tu lambat. Sebab tu dia berpahala lebih sikit. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala akan dibayar, gaji pahala akan dibayar ikut tahap susah orang untuk Islam. Lagi susah, lagi banyak dapat pahala. Tuan-tuan bangkit pagi, pergi tandan, main. Ada orang dia susah nak kencing lah, apa, sakit kencing tak lawan lah, segala mereka lah, buasir lah, apa lah. Dia 4.30 kena bangkit lah. Kencing, putih, tak lawan, nitik-nitik lagi, pergi tandan balik, salin kain apa semua. Dia nak main sembahyang sejam. Kita qomat, kita bangun dah, kita main sembahyang. Allah qomat lah, bangkit, pakai kopi, ambil wudu semua, turun main sembahyang. Dah lagi bersebut satu rakaat macam tu ya, dapatlah pahala. Banyak pada kawan lain. Tapi nak banding dengan kawan hak susah buat pengorbanan, dia tak tidur semalam sebab apa? Mak dia tak sihat. Salin pampers mak dia muntah di baju, lap badan dengan wine, bubur wangi apa semua. Terus nak tidur lah 3.30. Dia bukan tidur tu, tidur macam tu azan dah.
Dia main semayang ikut hati nak tidur, tapi dia semayang. Allah bagi pahala lebih dia. Kita tak bangun gutu lena betul, pahala ikut susah. Bila pakai telekung pi terus semayang salam, kalau dia pi situ dia duduk tempat perempuan kalau dia salam orang batal lah wuduk perempuan tu. Sebab hang lelaki dia perempuan batal wuduk. Makcik tu tahu tak? Makcik tak tahu, hang tengok besar. Yang lebih jauh lagi beliau pi Mekah, dia perempuan, dia tak pergi dulu. Tengki itu nama dia memang jual. Sebab ni aurat besar, tengkok aurat besar. Ni cuba kan kalau kita nampak kan bahu ni badan sebahagian daripada dada pun nampak. Tak tahu lah physically dia macam lelaki ke macam perempuan ke apa, tak tahu lah. Dah hilangkan physically badan ke apa, tak tahu. Tapi itu semua aurat lah tu. Dia kira macam jual tau, kira tepi depan Kaabah. Dia kata, dia Tuhan aku main depan, aku tak ikut cakap, okay, hang boleh buat apa kat aku, sekarang ni kita buat settle. Oh macam tu. Cara pi tu dia tak abah lah, macam umat dulu kan. Dia kata apa kat Nabi Nuh alaihissalam? Qalu ya Nuh qad jadaltana fa aktharta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Wahai Nuh, kami dah berjidal, kita dah berdebate ni lama, 900 tahun dah. Kami cakap, hang bertambah dengan cakap kami bertambah dengan cakap. Lalu kita buat settle sekarang ni macam ni lah. Fa'tina bima ta'iduna. Hamba tahu kat Tuhan hang main apa pun, gempa bumi ke apa ke, malaikat main tempik ke apa, kita buat settle lah. Main senang cakap. Kami pun bukan nak dengar cakap kami serabut kalau tak dengan hang ni. Hang main kami lari, susah je tu. Amal main asap jadi minta. Umat dulu dengan Nabi-Nabi lah, gangster lah dia bercakap lebih kurang tu dengan Nabi-Nabi. Padahal dia Nabi kot, kalau tak mau ikut tu tak apa je, bagi cakap jual betul dengan orang. Saya tengok tuan-tuan, kalau apa yang dicakap oleh umat dahulu dikata pada ustaz ke atau jemaah di rumah kita pergi cakap begitu ya, amisak ke mutakalim ke, oi koyak tuan-tuan. Hikmah-hikmah kita pun boleh tersandak lah. Saya minta contoh dia kata kat Nabi Syuaib. Zaman Nabi Syuaib dia berniaga ranjau. Memang sengaja Allah Ta'ala buat 25 Nabi yang tunjuk kat kita dalam Quran. Memang betul dia kenal kita. Sekarang ni ada geng kaki berniaga ranjau, berniaga online. Lama. Bukan tu timbangan zaman dia lah. Zaman kita berniaga online semua penipu tak nak, order lain dapat lain, refund duit tak sampai, macam-macam alasan dia apa lah. Kadang hak beli tipu hak peniaga, kadang peniaga tipu pembeli. Dia bank in duit tapi dia tutup dekat receipt tu, Maybank tu dia tutup. Padahal unsuccessful, tak berjaya, transaksi tak berjaya, dia tutup dekat situ. Kawan tu malas nak check dah, dia post dia hantar barang. Bila check barang sampai dah, sini 500 nya duit tak bayar. Dia dibelah dulu macam-macam aja. Zaman Nabi Syuaib macam tu. Dia berkata apa kat Syuaib? Nabi Syuaib kata apa berniaga lah, bagi cukup lah, sekilo, sekilo. Jangan bomek macam kita bomek ni. Jangan timbang untuk ni berat, timbang ni ringan. Jangan ada elok. Dia berkata apa Nabi Syuaib? Qalu ya Syuaib ma nafqahu kathiran mimma taqulu wa inna lanaraka fina dha'ifa walaula rahtuka larajamnaka wa ma anta alaina bi'aziz. Syuaib, kami sebenarnya nak menafqahu katsiran mimma taqulu. Apa yang hang cakap ni kami tak tahu apa hang cakap, apa merepek apa ni. Niaga bagi betul lah. Semua orang duk niaga kan, jangan nak buat baik apa. Stres lah tuan-tuan. Kita nak buat baik, kita kena tahu. Macam ni pejabat lah, semua orang ambil rasuah, dia seorang tak ambil, dia berhenti maki dia. Hang yang pasal lah orang semua kenal. Hang tak mau ambil rasuah yang duduk tempat kami keluar, dia berhenti marah kita pula. Kita pula jadi jahat tak ambil rasuah. Macam-macam dia berkata pada Nabi Allah Syuaib alaihissalam. Sama juga dia berkata kat Nabi Lut alaihissalam, innahum unasun yatatahharun. Kalau bahasa
damansaranya mereka itu adalah orang yang baik-baik. Dia berkata kat Nabi Lut macam ni lah, hang kan bagus kan, hang kan bagus, hang kan tak buat-buat apa jahat macam ni semua. Macam ni hang hidup je, hang seorang lah masuk syurga, hang seorang lah bagus. Macam pernah kan dengar orang kata sekarang ni kan. Tu lama, ayat lama tu semua, pendrive sama yang pada guna sekarang semua. Umat dulu semua dah hafal dalam Quran, semua cakap macam tu, lebih kurang Nabi-Nabi gitu kan. Dia berapa kata apa Nabi Syuaib? Kami tak faham kebanyakan daripada apa yang hang duk bawa. Hang punya isu ni kami tak faham. Semua orang menjaga ajar langsung kami jadi menjaga baik apa. Kalau kami menjaga baik, kami bodoh. Orang letak harga macam ni, kami berharga bawah pada pasaran. Kami kerja bodoh, Syuaib kami tak mau. Wa inna lanaraka fina dha'ifa, dan kami melihat hang ni di kalangan kami macam orang yang lemah lah. Hang bukan orang apa-apa, tak ada apa jawatan apa-apa, hang buat tahu apa-apa. Walaula rahtuka la rajamnaka, kalau bukan kerana keluarga kamu, sudah lama kami rejam kamu. Terjemahan kita Mujarah Idaman 2 ni maksudnya apa? Syuaib, kami nak abang kat hang, kami tengok hang ni kecil besar, kecil besar, kecil besar. Memang kami nak bagi hang hari hang kambing 3-2. Tapi bila aku nak pukul hang, aku teringat family hang, aku teringat mak hang, bapa hang. Kami kenal family hang, kami bukan tak kenal. Hang kau oleh di kampung ni juga, kami kenal mak hang, bapa hang, kakak dia, wali semua kami kenal. Kalau tak, bunyi gitu kan. Aku tak boleh dia ni, bunyi gitu. Sebab family hang kami duk ingat ni, kami semua ni cenemah hang, peri apa semua kami kenal, kami tak boleh dia ni. Wa ma anta bi'alaina bi'aziz, hang bukanlah orang mulia di kalangan kami. Hang nothing lah Syuaib, hang bukan apa. Kami bukan minta fund daripada hang, kami tak harapkan sesuatu daripada hang. Hang tak ada pun kami boleh jalan, komuniti kami tak ada apa pun. Betul nak saya apa? Tak tahu tu. Kalau saya kena cakap dengan jemaah, tak main lah surau tu. Koyak, bahasa kita koyak. Macam tu dia bercakap dengan Nabi ni. Akhir zaman dia main benda yang sama. Tuan-tuan tengok orang persoal hukum Islam. Sebab apa? Laki dapat lebih faraid, macam-macam hina perempuan Islam ni, tak jaga perempuan dan sebagainya. Maka kesemua tu balik kita kepada hadis yang Nabi SAW sebut pada kita ni. Cinta dan sayang kita kepada Allah dan Rasul itu akan mendorong kita melakukan amal soleh yang banyak, dan akhirnya dengan amal soleh yang banyak tu kita akan bila cinta dan sayang kita boleh buat apa saja, walaupun masa tu letih tapi kita bangun untuk sembahyang. Walaupun ada drama yang kita sayang untuk ikuti setiap masa, tapi bila azan kita letak drama tu nombor 2, Allah nombor 1. Suami kita suruh baca ayat, dia baru balik pada surau, kita masa tu duduk tengok telefon. Suami kita tak baca ayat azan, dia buat bodoh betul je. Sebab dia tahu Allah dan Rasul besar. Perintah Allah, perintah Rasulullah, khidmat pada suami. Letaklah saat telefon tu, scroll Facebook ni, tarik sampai kiamat tak habis. Tarik sampai kiamat dia tak akan habis. Dia banyak tu, dia cari dia tiada betul. Berhenti Zat, ambil baca ayat Zat kat suami, bawa main balik. Kan mudah benda tu. Jadi benda ni nak buat tuan-tuan kena main mengaji lah. Surau tuan-tuan ni saya tengok banyak kuliah-kuliah ada. Saya tengok surau tuan-tuan ni, saya selalu main. Last main dulu tu arwah tu ada lagi. Mengurusi lama kita Tuan Haji Abdul Rahim ni kan. Moga Allah ampuni dosa dia dan beri ganjaran pahala banyak disebabkan usaha dia untuk buat untuk surau kita ni. Saya kira ibadat kuliah pengajian yang kita buat ni, insya-Allah Allah bagi juga pahala di atas usaha dia buat baik tu. Orang susun semua elok-elok, tenanglah turun ke tuan. Bukan jauh, turun pada atas, turun bawah. Ni anak-anak ni duk ada Syarul and the gang. Dia main dah turun semayang. Duk main. Duk main semayang kau berarti enjoy lagi. Ada lagi dia berarti main. Macam tu apa main. Duk main semayang. Ada kuliah kita duduk ceramah bila-bila main. Kita ni tuan-tuan, yang ni lah sikit-sikit nak bungkus semua nak pergi pondok dan nak pergi pondok dan jadi ya maghrib Isya main duduk saat tu kat masjid, macam tu balik lah, bukan nak duduk sampai pagi. Ceramah ni sat-sat ya, drama yang lama
Bukan bayar jemaah India pun sampai 11 malam tu. Tu lama sekali. Yang ni ya, saya pergi risau ni kuliah habis kita balik orang. Apa kita tahu kita buat? Quran orang tu kata bagus baca-baca. Tasbih, selawat, zikir orang doa abang kata bagus-bagus. Beli tasbih satu orang sebelum tidur selawat apa-apa. Apa kita tahu kita tak apa dah buat. Mati siapa pun tak tolong tuan-tuan dia tak faham satu benda. Siapa pun tak akan tolong semua dia orang kesian dia. Hanya kata mati. Sakit pun kita tahu lah semua orang tak layan kita lah. Member monti main sakit hang dengan isteri hang orang tua. Isteri kita lah dia tu. Yang isteri kita duk marah 24 jam dia tu lah duk khidmat kat kita. Kawan di mana bawa tengok buat tingkau tu. Haji je lah, okey baik. Dia tu belah tu. Tu bila tuan sakit. Mati siapa apa nak layan? Tak ada siapa layan. Mati isteri pun tak main. Sayang sangat kat suami. Kalau mati masuk sekali dalam kubur. Sayang lah ustaz, tapi taklah masuk kubur. Saya pun seriah kau. Dia tak kubur. Janji kita sehidup semati. Betul lah ustaz. Sehidup semati. Orang Kelantan kata so hidup so mati. Saya mati aku hidup tu. Macam tu lah. Jadi amal soleh tu kita kena ready dia lah. Di samping tu kita nak dapat pahala lebih. Ni anak-anak kita ni kita didiklah cara Islam. Jadi kita meninggal pun mereka duduk orang kita pahala ganjaran sampai. Jadi banyak benda-benda baik yang kita boleh buat dalam kehidupan kita seharian ni. Jadi tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT. Itulah beberapa benda yang saya nak sampaikan pada tuan-tuan pada malam ni. Ada program point terdekat dengan sini ya. Jamak lah film Nabi. Sini tak ada orang. Okey, itu saja. Saya nak malu pada tuan-tuan. Maaf, malam sikit hari ni. Terima kasih kepada tuan-tuan yang duduk dan untuk majlis kita pada malam ni. Kita tangguh majlis kita pada malam ni dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qala asrina insana fi khusrin allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.